Okay, Assalamualaikum semua. Hai, saya Hafizul daripada Solutionpedia. So, jikalau korang baru lagi di channel ni, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Sebab apa? Sebab kami mengumpulkan pelbagai penyelesaian untuk memudahkan kehidupan anda. Jadi pada hari ini kita ada tetamu spesial lagi, iaitu saudara Adam Hakimi, untuk berkongsi kepada kita kan, contoh terutama kepada pelajar farmasi ataupun junior-junior yang ambil exam OSCE ataupun nama baru dia jadi OSFI. Okay. So actually kan, nama dia berbeza tapi method dia sama je. So korang jangan terkeliru lah. Okay. So pada hari ni kan, saya nak tanya soalan lah kepada saudara Adam kita kan. Jadi kan, boleh tak saudara Adam kan share kepada kami semua, okay, apa experience semasa berada buat OSCE masa year 2, masa dulu-dulu lah. Okay, terima kasih kepada Hafizul. So pertama-tamanya saya nak introduce diri saya dulu lah. Nama saya Adam Hakimi. So saya pelajar tahun terakhir kuliah farmasi, dan junior saya lah ni Hafizul ni. Terima kasih kerana ni lah jemput untuk berkongsi dalam session kali ni. So insyaAllah kaitan dengan OSCE lah. So first sekali kena faham dulu apa akronim untuk OSCE tu lah. So akronim untuk OSCE ni Objective Structured Clinical Examination. So dia widely known lah dalam semua medical students, daripada pharmacy students, nursing students. Sebab memang semua students daripada medical sector ni semua akan ada OSCE ni lah. So OSCE ni weightage dia besar jugalah. So macam untuk dalam form prep punya department, dia akan set dalam 20% to 10% lah. So macam kalau korang tak perform, memang sakit lah juga kan, sebab dia banyak ni kan, weightage dia besar. So Yang weightage kan, sebenarnya untuk yang kali ni dia dah 30%. Oh, korang 30%? Masya Allah. Lagi beradu. Sakit guys. Oh, okay, sebab kita orang 20%, korang 30% lagi dahsyat lah. Alright. So insyaAllah kita akan beritahu lah, macam saya akan beritahu macam mana experience saya waktu saya second year dulu, waktu community pharmacy practice. And saya akan cakap in general lah berkaitan dengan community pharmacy practice, and ada OSCE punya examination yang akan datang. So yang pertamanya, dalam OSCE ni kita akan ada banyak station tau. So kita akan ada 3 station. Yang pertama rest station, prep station dengan active station. Doktor dah briefing apa ni? Belum? Dah. So macam saya akan bagi tahu macam in general je lah. So macam rest station korang tak buat apa, just duduk situ je. Tapi untuk prep station nanti korang akan prepare semua soalan atau prepare semua counselling point waktu ni. And then waktu active station korang akan jawab semua soalan-soalan waktu dekat prep station tu. And then korang akan bagi tahu kat examiner tu lah jawapan tu. Dan examiner kita adalah lecturers lah. So macam lecturers mainly kita diorang akan jadi macam lebih kepada macam patient kita sebagai pharmacy. So macam kita akan counsel diorang lah. So kat situ faham setakat ni kan? Okay, boleh. Alright, so yang pertamanya waktu first station ni, waktu zaman kita orang, doktor dia akan bagi case tau, macam case community pharmacy setting. Maksudnya macam sekarang ni kita ada banyak setting kan, maksudnya kita ada hospital setting, kita ada community setting. So kita memang case tu memang directly kepada community setting. So macam case tu, contohlah dia akan bagi patient datang dengan sign or symptoms of cough ke apa, productive cough ke apa. So then nanti dalam first station ni doktor akan bagi list of medication tau. List of medication, and then korang kena pilih medication mana yang sesuai untuk patient ni. So macam batuk korang tahu ada banyak kan, ada dry cough, ada productive cough semua tu. Then dalam list medication tu ada banyak tau dia punya ni. Maksudnya ada antitussive, ada expectorant, ada mucolytic. So macam mana satu yang macam kategori mana yang korang nak kena bagi kat patient ni. So macam kat situ quite tricky lah, sebab macam kalau korang tak go setiap satu diseases punya management, so macam korang akan blur lah macam mana nak dapatkan medication yang sesuai untuk patient ni. So and then contoh macam waktu kita orang dapat case patient tu datang dengan productive cough. So apa medication yang sesuai kita orang kena bagi macam expectorant ataupun mucolytics.
So macam antitusif tak sesuai lah, sebab antitusif kan kita nak suppress cough kan. So macam tu kau kena tahu lah. So seterusnya and then lepas tu kau dah tahu ubat mana sesuai untuk patient tu, and then kau kena prepare counselling point. Ini yang paling crucial sekali lah. Markah paling banyak kat sini. So bila korang nak prepare medical counselling point ni dekat examiner ataupun patient kita lah, senang cerita kita cakap dengan patient kita kan. So ada beberapa elemen yang korang kena mention, tanya, and then benda tu yang contribute yang markah yang besar lah dalam kau punya OSCE. So ada dalam 10 ke 11 medical counselling point yang penting. Yang pertama, kau kena smile and greet. Benda tu senyum dan kita just greet, tanya macam Assalamualaikum, macam tu je kan. Itu pun ada markah. So penting lah. So benda macam tu kau jangan terlepas pandang, sebab memang doktor cakap student kebanyakannya memang miss this part lah kira. Dengan introduction, dengan cakap lah kita nama kita, siapa, macam contoh Assalamualaikum, my name is Muhammad Adam, pharmacist here. So kena introduce introduce dekat patient tu nama kita siapa. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua lah, smile, greeting and also introduction kita sebagai pharmacist. Yang ketiga, kita kena verify patient punya identity. So bila kita nak verify patient punya identity, kita kena tanyalah nama dia siapa, and then kita kena tahu juga dia punya sedikit macam dia punya history taking lah. So macam nama dia kita tanya, contoh kita tanya open ended question lah. Kita tanya nama ni Mr. Y ke, jangan, kita tanya what is your name. So biasanya dia akan cakap lah nama dia siapa apa semua. So dari situ kita kena verify dengan open ended question. Okay, tu yang ketiga. So yang keempat adalah history taking. History taking adalah part yang mana antara yang terpenting lah dalam counselling point, sebab kita tak tahu patient ni punya history lah, sejarah dia. So kita nak tahu family history patient tu. Contoh patient ni ada parents dia ada diabetes ke, ada hypertension ke, and then kita nak tahu juga dia punya social history. Patient ni social drinker ke, pernah hisap rokok ke apa sebelum ni kan, smoker apa. And then patient ni ada allergic history ke tak. Maksudnya macam patient ni contoh ada allergic history ke sebelum ni, macam ada dengan aspirin ke apa-apalah allergic history towards medication. And then last kali kita nak tanya dia ada ambil ubat apa-apa tak sebelum ni. Maksud sekarang ni maksudnya patient tu ada ambil macam ubat OTC kan, maksudnya ada ambil suplemen ke, ataupun ada ambil prescription medication daripada doktor. So benda tu semua korang kena kena take note lah. Okay, itu yang keempat, itu history taking. Yang kelima, korang kena beritahu lah drug yang tadi korang pilih waktu prestation tu, and then korang kena beritahu waktu dalam ni, waktu attestation tu, korang beritahu lah nama ubat tu, kena beritahu dia punya indication, kena beritahu dia punya dose, kena beritahu dia punya frekuensi, kena beritahu dia punya kena ambil waktu before ataupun after meals. So ni penting lah. So ada markah dekat sini. Dan seterusnya kita akan beritahu lah dekat patient yang ubat ni ada side effect dia. Side effect ni kena beritahu lah kat dia, contoh macam common side effect je lah, jangan beritahu yang adverse, yang betul-betul rare kan. Kita saya beritahu dia common side effect sahaja. And then yang seterusnya kita beritahu storage untuk patient ni. Maksudnya macam patient ni nak store dekat room temperature ke, store dekat cold chain punya ni, macam dekat refrigerator ke apa kan. So kena tahu benda tu. Dan seterusnya kena beritahu non-pharmacological advice. Sebab kita nak kena beritahu kat patient ni cara-cara macam kira advice kat dia. Macam contohlah lepas dah ambil ubat ni, apa yang nak step-step yang kena buat. So macam kita sama ada nak minum air banyak, dan drink plenty of water, and then gargle with, contohlah ni untuk yang case of productive cough lah. So macam kiranya macam patient ni dapat ubat contoh expectorant ke apa, so kena gargling with warm water kan. Maksudnya macam kita nak bagi patient ni relief dia punya symptoms lah. Okay, so non-pharmacological advice ni dia varies lah, maksudnya dia berbeza bergantung kepada specific condition dia. And then yang seterusnya, last sekali, antara step yang terakhir adalah kita verify patient punya understanding lah. So kita tanya patient tu, faham tak apa yang kita cakap, apa yang kita counsel kat dia tadi. Sebab kalau dia tak faham, so what's the point kan, patient tak akan adhere lah dengan medication tu. So nanti bila tanya kat patient tu, bukan tanya dia faham ke tak,
just tanya dia, okay, can you recall back what I have been mentioned before kan, apa step-step semula ni kan. Tapi doktor tak akan jawab lah, tapi doktor akan take note benda tu and then dapat markah lah nanti, for sure macam tu lah. Okay, so then last kali kalau ada apa-apa symptom still persist, and then kena refer ke doktor lah, and then thank you, and then disperse habis. And then kena faham semua yang kita cakap tadi tu, medical counselling point tu semua dalam layman term tau. Maksudnya korang kena convert daripada medical ke layman term. Maksudnya bagi patient faham lah. Jangan korang guna ayat-ayat macam antitussive lah, expectorant lah, macam patient tak akan faham. So korang guna layman term instead of medical jargon term. So tu juga. Untuk second station dengan third station ni tak ada beza sangat dengan untuk first tadi. Macam second station ni sama juga, kena counsel patient, tapi in addition to that kena bagi patient tu macam certain device ataupun medical punya ni lah. Maksudnya tu sama ada dapat eye drop, sama ada dapat transdermal patch. So korang kena tahulah setiap ubat-ubat ni macam mana nak apply dia, macam mana nak guna dia. Sebab dia macam oral kita dah biasa lah, tapi untuk yang macam eye drop, ear drop semua ni kena ada, korang kena tahulah in detail instruction untuk setiap satu medication ni. Okay, itu untuk second station. Second station akan tanya benda tu. So korang kena take note lah semua yang nasal spray, apa pasteurized, suppository semua tu. Tapi waktu zaman kita orang, waktu part yang second station ni, doktor akan tanya satu soalan yang macam quite tricky juga. Dia tanya, okay, patient ni, contohlah patient ni waktu kita orang dia dapat nicotine gum dengan nicotine patch sebab dia nak berhenti merokok lah. Lepas tu patient ni dia kata dia nak ambil ubat fluconazole antifungal sebab patient ni dia kata dia ada history of fungal infection lah, candidiasis kan. Lepas tu patient, doktor tanya kita orang, doktor tanya, okay, patient ni nak ambil fluconazole, so boleh ke dia nak ambil dekat ni, dekat community pharmacy practice, community pharmacy punya ni lah setting. So macam kita orang ramai antara kita orang yang cakap okay, tak boleh boleh ambil sebab semua ingat macam fluconazole ni group C poison. Rupanya bila check balik, rupanya fluconazole ni group B poison. So group B poison requires prescription daripada doktor lah. So macam tricky juga lah kat situ kan. So korang kena identify dulu lah certain medication tu group B ataupun group C, sebab korang community kan. So macam kalau group C, pharmacy boleh bagi macam tu je. Lepas tu kalau macam group B, kena ada prescription dulu. And then untuk second station. Untuk third station tak ada dengan examiner. Korang just jawab dekat ni je, dekat dalam kertas. Macam kita orang dulu kena refer macam leaflet lah, macam ada tanya soalan-soalan sikit, lepas tu ada calculation sikit. So itulah, kiranya ada 3 station lah. Yang pentingnya sekarang ni korang kena faham cara nak counsel patient dengan cara yang betul, and then korang nak kena tahu jugalah what type of medication, and then cara nak counsel patient tu on certain ni lah, maksudnya macam eye drop ke ataupun ear drop semua tu. So tu je lah experience saya waktu second year kaitan dengan community pharmacy practice. Okay, faham. Jadi nak ada tanya sikit basically masa kita cuba nak recommend ubat kepada patient kita tu, berapa banyak yang maksimum ubat yang kita boleh recommend? Depends juga sebab kalau macam hari tu dia, kalau macam kita orang hari tu just bagi satu ubat pun dah cukup dah sebenarnya. So depends. Kiranya kalau macam hari tu ubat batuk hari tu kita orang just bagi satu je lah type of medication. So tapi yang penting korang pilih ubat dekat kategori yang betul. Jangan ambil kategori yang salah lah. So macam contoh ubat batuk yang contoh opioid ke apa, so tak sesuai lah. So korang kena ambil ubat batuk sesuai untuk that kind of conditions. So satu ubat pun dah cukup lah. Okay, faham. Jadi kita kepada soalan yang kedua kita kan, so apakah preparation yang sesuai untuk kami ni sebagai junior nak prepare untuk OSCE nanti? Okay, preparation itu semua kita orang pun sama juga, kena prepare sama je lah, semua kena prepare. So yang pertama okay, untuk yang spesifik untuk community pharmacy practice ni, yang pertama korang kena tahu
setiap medication punya ni, maksudnya macam eye drop, ear drop, pessaries, suppository, semua tu korang kena tahu cara nak bagi step-step instruction dia dekat patient. Sebab dia banyak kan, korang kena tengok lah, eye drop lagi, ointment lagi, topical lagi, semua tu. So benda tu semua korang kena take note. Sebab waktu active station waktu preparation station tu memang tak ada tau information berkaitan dengan ni lah, counselling yang berkaitan dengan ni on this device. So macam korang kena tahulah cara nak guna, dan korang kena hafal benda tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kau boleh memorize lah semua conditions disease semua ni, macam tu lah, macam cough ataupun allergic rhinitis, kaitan dengan semua disease ni. And then kau kena tahu type of medication yang available untuk certain condition tu. So benda ni susah lah juga sebab korang kena cover semua benda kan. So itu yang kedua. Yang ketiga, korang kena tahulah macam tadi saya cakap tadi, berkaitan dengan ubat prescription ataupun ubat yang non prescription, ataupun bahasa mudahnya group B dengan group C poison lah. So group B requires prescription, and then group C tak payah prescription. So sebab soalan ni quite tricky jugalah waktu zaman kita orang, sebab macam semua ingat Ketoconazole boleh bagi, rupanya tak boleh bagi. Okay. And then yang seterusnya, kena ingatlah simple non-pharmacological advice. So macam patient tahulah, macam contoh macam kes kita ni kena komo dengan air suam, air masin, air garam. Air garam, air suam garam. Bantai. Tak kisahlah, tapi komo dengan tu. And then lepas tu ingatlah macam contoh kalau macam condition lain, macam kadang macam kita boleh cakap exercise, boleh cakap minum air banyak. So macam simple non-pharmacological advice pun dah mencukupi. Alright, rasa tu je kot preparation yang korang kena take note sebelum OSCE nanti. Alright, jadi soalan terakhir ialah apakah kata-kata semangat ataupun macam advice lah untuk kita semua lah. Simple Simple. Okay, yang pertama sekali lah, sebab OSCE kan. So OSCE ni new experience untuk korang. Serius, waktu kita orang first time tu memang nervous lah. So benda yang paling penting sekali adalah korang kena tenangkan diri korang dulu. Memang kalau korang tak tenang, rasa anxious, rasa takut sangat, ends up nanti korang akan blank lah. Korang akan beri, tak boleh jawab, and then korang akan lose banyak markah lah kat situ. Dah lah korang 30% lah. So kena hati-hati lah kat situ. Kau boleh tenangkan diri dulu, jangan terlalu pressure. Lagi-lagi 10 minutes to 20 minutes before OSCE tu korang ambil lah masa. Ni cadangan sekali lah untuk berzikir. Dan kita dalam Quran disebut ala bizikrillah tatma'innul qulub kan. Sesungguhnya dengan berzikir ni dapat tenteramkan hati. So pastikan diri korang dalam keadaan yang sangat tenang lah waktu tu. Sebab kalau tak tenang, habis 30% tu. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua, okay, expectation korang untuk OSCE ni korang tak terlalu tinggi lah. Ni untuk saya jugalah, sebab memang OSCE quite difficult to score. So macam kalau macam online sebelum ni mungkin senang lah, sebab macam setting dia doktor takkan buat macam ni. So dia akan buat beza sikit. Tapi untuk physical ni agak susah lah nak score. So macam waktu kita orang kebanyakannya markah OSCE memang rendah lah. So bawah 10, macam kita orang 20, bawah 10 normal. Atas 10 power. Serius ini reality lah. So korang jangan, okay, korang jangan takut lah bila aku cakap macam ni, sebab macam mungkin korang rasa macam susah juga nak score tapi macam kena fikir lah, sebab ni new macam exposure baru untuk korang, and then new experience juga untuk korang. So macam just go through the process je lah kiranya, sebab kita tak dapat exposure betul kan, macam actual practice kan. Kita pergi farmasi retail pharmacy, kita buat benda ni tak ada. Macam bila OSCE ni, bila korang tak dapat jawab, it's okay, tu je lah nak cakap. Sebab macam waktu zaman saya pun memang, saya pun banyak juga tak dapat jawab sebenarnya, tapi alhamdulillah lah macam final exam tu dapat cover banyak juga.
So insyaAllah untuk pesanan untuk semua, yang pertama sekali tenangkan diri dulu. Yang kedua, expectation tu jangan terlalu tinggi lah. Itu saja. Alright, itu saja daripada perkongsian daripada saudara Adam Hakimi kita. Semoga perkongsian ni bermanfaat untuk kita semua dan dapat buat persiapan yang terbaik lah. Okay, itu saja. So, terima kasih semua. Bye-bye.